Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اوكي apa khabar semua? Abu Talha, كيف حالك يا أبا طلحة؟ بخير؟ Baik, insyaAllah kita bagi seminit lagi untuk kita bersama pada malam ini. أهلا يا عبد المحيمن، كيف حالك يا أستاذ؟ تمام؟ Okey, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga sihat semua kita dalam musim PKP ni. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersiaran lagi menerusi channel Baitus Salam, yang mana tajuk yang diberikan pada malam ini iaitu ujian, ataupun kita kata dunia ini adalah medan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam suratul Kahf, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabduwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Allah Azza wa Jal sebut menerusi surah Al-Kahfi ini, sesungguhnya kami telah menjadikan segala apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami dapat menguji mereka, iaitu manusia, siapakah daripada kalangan mereka yang terbaik ataupun lebih baik amalannya. Jadi dari dalam ayat ini kita boleh faham tentang hubungan di antara manusia dan dunia daripada sudut Islam adalah perhubungan ibtila, perhubungan ujian, ataupun dalam bahasa Arab juga disebut sebagai ibtila, ikhtibar, imtihan, ujian. Kalau di dunia, di sekolah, di universiti, di mana-mana pusat pengajian, kita mempunyai exam,
pada tempoh yang tertentu, pada tempat yang tertentu, pada subjek yang tertentu, maka Allah Azza wa Jal juga telah menetapkan ujian bagi kita di tempat yang tertentu, iaitu di dunia ini, pada tempoh yang tertentu, iaitu sementara kita masih lagi bernyawa. Dan ujian yang Allah Azza wa Jal uji kepada kita adalah berbentuk ujian ketaatan. Sama ada bolehkah kita mengikuti segala perintah Allah dalam segenap urusan kehidupan kita, menjauhi larangannya. Dan ujian inilah yang akan menentukan sama ada perhubungan kita, hubungan perhambaan kita dengan Allah Azza wa Jal. Selagi mana kita masih bernafas, selagi mana hari kiamat itu belum kunjung tiba, maka itu adalah detik di mana kita akan diuji. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam suratul Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kalian, siapakah daripada kalangan kalian yang lebih baik ataupun yang terbaik amalannya. Yang mana yang terbaik itu sudah semestinya melibatkan aspek ikhlas ataupun aspek mutaba'atul Rasul. Bak kata Al-Fudail bin Iyad, maksud daripada amalan yang terbaik itu, siapakah amalan yang paling ikhlas kerana Allah dan siapakah amalan yang paling menuruti Rasulnya. Dan bumi ini adalah tempat yang mana kita semua akan diuji. Dan apakah muqarrar ataupun kita kata silibus ujian ini, iaitu semua yang ada di atas muka bumi ini, sebagaimana dalam firman yang telah kita bacakan tadi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semua yang ada berbentuk perhiasan di atas dunia ini, daripada makanan yang lazat, daripada minuman yang enak, daripada rumah yang selesa, daripada kita tengok pohon-pohon, sungai-sungai yang indah, kebun-kebun ataupun hasil-hasil yang kita dapat sebagai sumber rezeki, pemandangan-pemandangan yang indah, suara kita, rupa kita, material, harta dunia, semua ini adalah zinah ataupun perhiasan yang telah Allah hiaskan di atas muka bumi ini sebagai satu ujian ataupun peperiksaan kepada kita. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Allah telah perhiaskan kepada manusia kecenderungan, kecintaan kepada syahwat. Apa itu syahwat? Sesuatu yang akan menarik kita supaya menjauhi syurga dan menarik kita ke arah neraka Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Apa antara syahwat yang pertama sekali menjadi ujian kepada manusia untuk lelaki, iaitu an-nisa. Allah start dengan an-nisa, women. Sebab wanita memang memanglah sama ada dia menjadi punca kunci kejayaan bagi golongan lelaki ataupun akan menjadi pemusnah kepada lelaki. Lelaki tak ada apa yang boleh meruntuhkan dia lebih dahsyat daripada fitnah wanita. Baik kalaulah dia memiliki ilmu pun semudah untuk nak tumpas. Hanya yang boleh menghalang seseorang itu iman dan taqwa dia. Allah start dengan an-nisa. Kemudian Allah sebut wal banin, anak-anak pinak. Juga kita cenderung, kita suka, kita sayang pada anak-anak kita. Tetapi anak-anak juga adalah ujian bagi kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal qanatir
harta yang bertimbun-timbun. Wal qanatiril muqantara. Tak ada siapa yang tak suka kalau kata nak diberikan harta yang bertimbun-timbun. Minadh dhahabi wal fiddah, daripada emas ataupun perak, apa sahajalah, termasuk wang ringgit. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang bertanda. Apa maksud dia? Kenderaan tunggangan yang mahal-mahal. Semua orang suka. Ada kereta sport, ada kereta-kereta yang mahal, kereta-kereta mewah. Ini semua ujian, tapi bukan satu kesalahan. Wal an'ami wal harth, haiwan-haiwan ternakan, hasil-hasil yang kita dapat, maksudnya sumber rezeki kita. Tak ada siapa yang tak suka mempunyai sumber rezeki yang baik, selesa. Allah kata dzalika mata'ul hayatid dunya, demikian adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah, di sisi Allah itu, Allah yang memiliki sebaik-baik tempat kembali. Maksudnya semua ini manusia suka. Ia tidak menjadi kesalahan sekiranya memang kita laksanakan kesemua ini mengikut haknya. Kita tidak menzalimi orang lain, kita berkongsi kebaikan ini dengan orang lain, dan juga kita mengutamakan Allah dan Rasul dan jihad di jalannya melebihi daripada semua ujian-ujian ini. Dan kematian itu adalah penghujung bagi tempoh peperiksaan kita. Ada orang yang ujiannya 2 jam, ada orang 1 jam setengah. Ujian usia manusia juga begitu. Ada orang yang diuji usianya 20 tahun hidup, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Dan akhirat nanti, di mahsyar kelak nanti, itu adalah tempoh amalan kita ataupun ujian kita ini diperiksa. Ketika itu akan digolongkan mereka yang berjaya dan mereka yang gagal. Mereka yang berjaya akan berhasil mendapat syurga, mereka yang gagal akan mendapat api neraka. Dan itu adalah hadiah, ataupun kalau di dunia ini kita panggil sebagai graduation day. Tetapi sebesar-besar graduation day bagi manusia ini adalah di mahsyar kelak. Itu yang paling dahsyat sekali. Jadi dunia ini semua adalah ujian bagi kita. Adakah kita mencuitnya dengan kadar yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, ataupun kita ada mencuit apa yang diharamkan oleh Allah dengan tidak mentaatinya, dengan melanggar segala perintahnya. Tetapi bila hakikat ini sudah hilang daripada pemikiran ramai manusia, daripada hati manusia, maka manusia akan lebih sibuk dengan kehidupan dunia ini, sehingga seolah-olah dunia ini adalah penghujung bagi kehidupan kita. Dunia ini adalah cita-cita kita, yang menyebabkan kita berlumba-lumba untuk nak mengejar syahwat-syahwat ini. Kita berlumba-lumba untuk nak mendapatkan kesenangan dunia, sampai kita terlupa akan akhirat. Kita terlupa bahawa Allah kata dalam Quran, waladdarul akhiratu khairun wa abqa. Tempat negeri di akhirat itu adalah tempat yang lebih baik bagi kita. Itu adalah the real nikmat, the real sengsara juga di sana. Tetapi kerana dunia, kerana tamak dengan dunia, kerana gagal dengan ujian dunia ini, manusia mula mengkhianati amanah-amanah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Manusia mula memungkiri janji, perjanjian yang telah kita lakukan bersama dengan Allah Azza wa Jal. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Itu perjanjian kita dengan Allah sebelum kita lahir ke dunia ini lagi.
Allah kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kamu? Kita dah tak ingat sekarang. Bala syahidna. Dulu kita semua mengakui Allah adalah Tuhan kita. Tetapi apabila kita lahir di dunia, kehidupan dunia ini sudah melupakan kita tentang Tuhan kita. Kehidupan dunia ini telah memenuhi hati kita sehingga kita mula menyingkirkan Allah Azza wa Jal daripada kehidupan dan hati kita sikit demi sedikit, sampailah wal'iyadu billah kita tidak merasakan kewujudan Allah, kehadiran Allah yang memerhatikan kita di dalam kehidupan ini. Kita mengkhianati hak-hak yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kita lupa kewajipan-kewajipan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kerana kehidupan dunia yang sementara ini, yang kuat menindas yang lemah, yang besar membuli yang kecil, dan manusia saling melampau di antara satu sama lain. Manusia hidup seolah-olah haiwan buruan yang memburu mangsanya. Kerana dunia yang sementara ini, kita sanggup menipu, membuat helah untuk mendapatkan sedikit habuan yang kita sangkakan itu adalah segala-galanya. Orang-orang kaya ramai yang melampaui batas. Orang-orang yang berjawatan mula menjadi seperti Fir'aun. Kita terlupa akan saat-saat yang kita semua akan lalui nanti, iaitu sakaratul maut. Ketika itu barulah kita tahu bahawa segala apa yang kita lalui, apa yang kita kecapi selama ini, semua ni adalah satu benda yang nothing actually. Ramai orang-orang yang kita tengok telah memiliki dunia, telah menjawat jawatan yang hebat-hebat. Ketika mereka di hujung usia, mereka menyesal dengan apa yang telah mereka lalui. Mereka mula merasakan segala kejayaan yang mereka ada di dunia ini sebagai benda yang tiada apa-apa, kerana mereka tahu di hadapan sana adalah hari perhitungan yang akan menentukan sama ada benarkah mereka ini mencapai kejayaan ataupun tidak. Sebab itu antara kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, inilah hakikat dunia yang mana Allah telah menjadikannya umpama sekelip mata. Sebab itu Allah telah memberikan peringatan kepada kita supaya tak tenggelam di dalamnya. Allah telah menggalakkan kita, memotivasikan kita untuk mendapatkan nikmat di akhirat. Itu semua rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Maka dunia ini adalah medan ujian bagi kita, yang mana medan ujian ini tidak akan berjaya dilepasi oleh sesiapa pun. Maksudnya tak ada siapa-siapa yang boleh escape daripada ujian ini. Termasuk para anbiya itu sendiri diuji. Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji, apatah lagi kita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dahsyat ujiannya. Kerana itu, kerana kejayaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melepasi ujian ini, maka bagindalah manusia yang paling tinggi darjahnya. Kerana lebih dahsyat ujian seseorang itu, jika dia melepasinya maka lebih tinggi kedudukannya. Sebab tu bila kita diuji, selalu kita ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diuji lebih dahsyat daripada itu. Jika kita kehilangan insan yang tersayang, baginda juga telah kehilangan ramai daripada insan-insan yang baginda sayang. Jika kita kehilangan sahabat handai, Nabi juga kehilangan ramai sahabat-sahabatnya. Jika kita ini dimaki, dihina, difitnah, dituhmah, Nabi SAW juga sedemikian malah lebih dahsyat daripada kita. Kita ini mungkin tidak berdarahlah, dikutuk orang, dimaki orang, difitnah orang.
tak berdarah pun, tak bercala pun. Tetapi Nabi SAW pernah patah giginya, pernah meleleh darahnya kerana perbuatan masyarakat di sekitarnya demi nak menyampaikan agama Allah. Apalah sangat dengan ujian yang kita lalui pada hari ini? Apalah sangat dengan kata-kata mungkin beberapa orang yang sememangnya hasadkan kepada kita, yang sememangnya membenci kita? Apalah sangat? Itu semua tidak akan membuatkan kita jatuh di dunia ini. Sebab tu ujian bagi orang yang paling, tak tahulah, kalau orang tanya pada saya, kalau dia menghadapi depression, dia menghadapi kesedihan, ujian dia demikian, dan saya akan ingatkan penawalnya adalah pada sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu ujiannya. Dan penawarnya adalah kehidupan baginda. Kalau kita rasa kita punya ujian ini yang paling dahsyat, ingat Nabi kita lebih dahsyat. Kalau kita rasa dengan apa yang orang duk fitnah kita, kutuk kita, keji kita, ejek kita, boleh buatkan kita down, ingat Nabi SAW pun juga pernah mengalami benda yang sama, tetapi baginda tetap bangun untuk nak menunaikan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Baginda berperang berapa puluh peperangan, kesusahan demi kesusahan, berlapar demi lapar. Ujiannya maha dahsyat. Bila kita rasakan kita ini miskin, kita ini muflis dan sebagainya, Nabi kita SAW hidup tidak pernah ada pekerjaan tetap. Perutnya diikat dengan batu kerana kelaparan. Memiliki keluarga yang ramai dalam tanggungannya, isteri yang ramai, anak angkat yang ramai. Sebab tu bersabar. فَإِذَا صَبَرْتَ عَلَى قَدَرِ اللَّهِ فَلَكَ مِنَ اللَّهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Kalaulah kita bersabar dengan qada dan qadar daripada Allah Azza wa Jal, maka kita akan mendapat ganjaran yang besar. Demikianlah janji Allah Azza wa Jal, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Demikianlah Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Yes, sekarang ni kita tak nampak. Seandainya kita nampak, barangkali kita akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diuji lagi. Disebabkan keinginan kita, bila kita nampak something di depan kita, itu lebih akan memotivasikan kita daripada kita berputus harap. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Siapa yang bersabar, kata Nabi SAW, usaha untuk nak bersabar, Allah akan berikan kepada dia. Allah kurniakan kesabaran kepada dia. That's why jangan putus asa. Jangan rasa macam kata aku tak boleh sabar. You can. Kalau kita betul-betul nak cuba sabar, Allah pasti akan membantu. Itu janji yang Nabi SAW sabdakan kepada kita. Sebab tu dalam Sahih Al-Bukhari, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah kata, wajadna khair ya'ishana bis sabr. Kami mendapati kebaikan daripada kehidupan kami ini daripada sabar. Berkat kesabaran itu telah mengindahkan kehidupan kami. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dunia ini hanya sementara. Hanyalah, kita kata, kalau kita bayangkan saat-saat kita ketika kecil dulu, mungkin kita akan rasa benda tu masih lagi fresh di memori kita, macam benda tu baru berlaku mungkin 2-3 tahun sebelum ini. Hari ini kita tengok cermin, rambut kita sudah putih, sudah banyak yang gugur, muka kita pun sudah berkedut-kedut. Waktu yang sementara ni akan sampai masanya yang kita akan bertemu dengan Allah tak lama lagi. Berapa ramai orang yang kita kenal sudah pergi meninggalkan kita. Dulu kita pernah jumpa atuk kita, hari ini atuk kita dah tak ada. Tak lama lagi akan sampai saat kita. Sooner or later. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaru sabratan fil jannah
fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qat. Pernah ada nanti di akhirat, nanti dia akan dibawa di hadapan Allah seorang lelaki yang kita kata paling malang sekali. Dekat dunia ni dia paling malang. Kita tak tahu malang tu macam mana. Mungkin dia yang paling teruk, dia yang paling miskin, dia yang paling sakit. Yang ahli dunia nampak dia orang yang sangat malang. Tapi sebab dia sabar, dia merupakan ahli syurga. Lalu Allah try celupkan dia sedikit dengan nikmat syurga, sikit je, celupan. Kemudian Allah kata kat dia, wahai anak Adam, adakah kamu pernah merasai kesengsaraan sedikit pun? Hal marra bika syiddatu qattun? Adakah kamu ingat yang kamu ni pernah melalui kesengsaraan sebelum ni? Kata si fulan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddata qat. Aku tidak pernah merasai kesengsaraan sedikit pun, aku dah tak pernah melihat apa-apa benda yang teruk sekali. Maksudnya dengan celupan syurga itu telah melupakan kesengsaraan yang dirasakan di dunia. Means nothing. You are living in the heaven happily ever after. Sebab tu kalau ada orang tanya, Ustaz, boleh tak nanti saya dekat akhirat, nanti saya masuk syurga, saya nak bawa kucing saya sekali. Ada tak kucing saya ni nanti dekat syurga, Ustaz? Kalau Allah kata dekat syurga nanti kita akan boleh dapat apa sahaja yang kita inginkan, saya nak kucing saya kat syurga, boleh tak? Saya akan jawab, it's a wrong question by the way, because when you are in heaven, InsyaAllah, qul insyaAllah, jangan fikir yang kita nakkan lagi apa yang kita nak dekat dunia ni. You got what I'm saying? Saya bagi satu perumpamaan. Now you feel that your cat that you love, you want to bring him in the heaven, but you must to believe, bila kita dah masuk dekat paradise nanti, you will not think about what is in this dunya anymore. Is it possible? Yes. Cuba tengok kita dekat dunia ni sekarang. Pernah tak ada cuba fikir balik dalam kepala kita? For me, let's say, dalam 10 tahun lepas, around 10 years before, bila saya tengok Honda Accord tu dekat atas jalan, I feel that, wow, it's so beautiful. Masa tu dia buat macam lampu macam tu kan, kind of maybe first of its kind. Saya tengok, Masya Allah, bestnya kalau boleh dapat beli Honda Accord ni. Masa tu tak mampu. Kemudian sekarang, kalau saya tengok lagi model yang sama Honda Accord tu, yang saya cukup admire 10 years before, orang Kelantan kata dok berakhir dah. Tak ada minat dah. Tak more dah, tak cantik dah nampak. Even model lepas tu pun nampak tak cantik dah. This is perumpamaan. Can see that? So maksudnya, jangan ingat apa yang kita suka sekarang, nikmat yang kita ada sekarang, itulah yang kita suka dan nikmat kita dekat syurga nanti. Because nikmat yang kita akan dapat dekat syurga nanti akan melupakan segala apa yang kita rasakan nikmat palsu di dunia ini. So be patient. Jangan duk tanya, minta soalan-soalan yang bukan. Because di syurga nanti something that you cannot imagine at all. So don't question now. Wait until you are in heaven, then we'll see about your question. Alright. Sekiranya kita juga diuji dengan ujian tubuh badan, yang sama orang Allah uji dia dengan kesihatan yang kurang baik, kecacatan anggota, jangan merasakan diri kita sudah terputus segalanya. Don't think that you are lost everything. No.
but you can live as a normal human being cukup dengan bila mana kita redha dengan qada Allah dan qadarnya. Keredaan yang zahir dan batin. Kerana itu hakikatnya adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Itu adalah kunci untuk kita merasakan ketenangan, kerehatan, kenikmatan hidup. Because we are not living by the expectation of people. We living by the expectation of God. You don't ever compare yourself with the people. You only look at yourself. Muhasabah diri sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Look at who are below your condition. Don't look at them who is above you. Sebab itu akan membuatkan kita lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita rasa sangat tamak tu, don't look at the rich people, no. Tengok balik keadaan orang yang kita rasakan lebih sikit bahagiannya daripada kita. Kita tengok atas, kita jadi tamak. Tengok kepada bawah untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu Nabi kata yang akan memupuk sifat syukur kita kepada Allah. If not, we always feel that we are not complete. We have not having enough of this dunya. Dan akan membuatkan kita tamak. We are poor, even we are rich. If you don't have sifat of qana'ah. But apa-apa yang melibatkan ukhrawi, amal ibadah, kebaikan, yes, you look at the people who are above you, who are doing more deeds than you. Itu akan membuatkan kita lebih bermotivasi untuk nak melakukan kebaikan, sebab kita mahu mencapai kebaikan seperti orang si fulan dan si fulan. Manusia begitu. Ada orang yang Allah uji dengan dia tak boleh susah nak tidur malam. Ada yang Allah uji sakit buah pinggang, hari-hari selang sehari kena dialisis. Ada orang yang tak boleh nak bergerak melainkan dengan tongkat. Ada orang yang tak boleh nak melihat. Ada orang yang Allah uji dengan kesihatan yang pelbagai. Ada yang orang ketawakan dia, ada yang orang sampai halau dia, baling batu kat dia, ejek-ejek dia. Kalau kita tengok manusia-manusia sebegini, aina anta min haula? Where are you from those people? Wallah, anta fi ni'mah wa sayazid shu'urka biha idza qaranta nafsak biman huwa ashaddu bala'an mink wa biman huwa addu'an minka fi umurid dunya. Demi Allah, kita berada dalam satu nikmat yang sangat banyak. Kita akan merasakan menikmati nikmat yang kita ada ini kalau kita compare ourselves dengan orang yang lebih dahsyat ujiannya daripada kita, ataupun orang yang lebih kurang habuannya, bahagiannya di dunia daripada kita. That's why don't ever give up. Jangan surrender dengan hasutan syaitan kepada kamu. Just have a faith in Allah. Tunjukkan kepada Allah sifat sabar yang indah itu. Tunjukkan kepada Allah, zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal. Pujilah Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Janganlah sampai kita rasa macam we don't need this life anymore. We are giving up our life. Orang yang tak beriman begitu. Yang membezakan antara orang beriman dan orang tak beriman, we have Allah by our side, but they don't. So that's why we heard so many of suicide case in the countries who do not have a belief in Allah Azza wa Jal.
But whoever bersabar dengan segala ujian yang Allah telah tentukan kepada dia, maka insya-Allah itu semua akan menjadi kafarah kepada dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan itu rahmat daripada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita supaya kita bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan insya-Allah minimum kita punya kesalahan dan dosa. Nabi SAW pesan, la yatamannayanna ahadukumul maut min dharrin asabahu. Janganlah kita mengharapkan untuk mati dengan satu musibah yang menimpa kita. Fa in kana la budda fa'ilan, kalaulah tak tahan sangat, katakanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayah khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Dan kita serahkan ini kepada Allah. Allah yang maha mengetahui apa yang lebih baik ataupun yang lebih buruk bagi kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Allah kata, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ni hanyalah orang kafir. Orang kafir saja yang berputus asa daripada rahmat Allah. Wa man yaqnut min rahmatillahi illa al-qaumud dallun. Tak ada sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan daripada orang-orang yang sesat. Cari ubat untuk kita memiliki kesabaran ni, sebab kesabaran ni satu nikmat. Kesabaran ni satu rahmat daripada Allah. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tak ada apa pun yang menimpa manusia, tak usah cerita apa, sakit ke, sedih ke, rasa sempit ke, rasa berduka, apa sahaja sekalipun yang menimpa kita. Even Nabi kata sekecil-kecil duri sekalipun yang kena pada kita, Nabi SAW beritahu dia adalah sebagai satu kafarah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita bersabar. Wa basyiris sabirin. Allah kata, berikanlah berita yang gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah berita yang gembira kepada orang yang bersabar, iaitu orang yang bila mana ditimpa oleh musibah kepadanya, dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan mereka itu akan mendapatkan salawat. Salawat ni pengampunan, rahmat, puji-pujian daripada Tuhannya. Ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi bila kita rasa susah, kita rasa sempit dengan ujian yang menimpa kita, ingat ayat-ayat Allah ini. Ingat janji Allah kita. Interaksi kita dengan Allah is the real cure. Ia akan mengubat mental kita, ia akan mengubat emosi kita semua. Dan orang yang beriman, Nabi SAW beritahu, in asabathu sarra'un syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra'un sabar fakana khairan lah. Siapa orang beriman ni, orang yang ditimpa ke benda-benda yang bagus ni, dia bersyukur. Bila ditimpa musibah, dia bersabar. Ajaban li amril mu'min. Sebab tu Nabi SAW beritahu, aku rasa takjub, amazed dengan urusan orang beriman.
Nabi SAW, bila berasa sempit, bila rasa dia diuji, Nabi akan banyak untuk nak melakukan salat. Nabi akan bertasbih dan bertahmid. Saya selalu ingat, kalau kita rasa kesempitan, kita rasa macam subhanallah, what are those people who are talking bad about us without understand, manipulate. But remember apa Allah kata, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Allah kata, kami tahu tentang perasaan diri kamu yang berasa begitu sempit sekarang. Bertasbih kepada Allah dan bertahmid kepada Allah. Believe me, whenever you do this, bila kita rasa sempit, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, insya-Allah hati kita akan mula merasakan kelapangan yang lebih baik. Some people bertanya, kata, kalaulah Allah telah takdirkan kepada kita ujian-ujian berat sebegini, adakah Allah nak menguji kepercayaan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, or something else that we don't know? Bagaimana, kenapa Allah timpakan kepada kita ini semua? Apa hikmah dia? Kadang-kadang kita tak nampak kebaikan dia pun. Orang pujuk kita, kita akan maki balik. Kau tak rasa apa yang aku rasa. First kali, ingat, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. We have no right to question about Allah perbuatan. Kita yang akan ditanya nanti dekat akhirat nanti. Dan kita pun kena percaya kemudiannya setiap sesuatu ini ada hikmah dia. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Kemudian setiap ujian yang kita dapat ini sama ada untuk nak menghapuskan dosa kita, macam hadis yang kita bacakan tadi, ataupun untuk nak mengangkat darajat kita. Kita bersabar, Allah akan angkat darajat kita di syurga, di dunia lagi. Sebab tu Nabi SAW bila ditanya ayyun nasi asyaddu bala'an, qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat diuji adalah para anbiya, kemudian orang yang paling serupa dengannya, orang yang paling serupa dengannya, sampai Nabi kata, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'ah. Dan orang yang selalu diuji ini, dia bersabar sampailah nanti, maybe dia pun tak sedar dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tiada kesalahan. Jadi para anbiya diuji untuk menggandakan pahala mereka, untuk nak menyempurnakan kelebihan kedudukan mereka. Berkat kesabaran yang mereka tempuhi itu boleh menjadi qudwah, teladan kepada kita semua. Dan kita juga kena ingat, ujian ini juga diturunkan kepada kita untuk nak membezakan siapakah yang beriman dan siapakah yang tidak beriman, siapakah daripada mereka yang munafik. Dalam Quran Allah bagi tahu, surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahawa mereka boleh dibiar senang-senang kata, aku orang beriman, aku Muslim, selagi mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum kamu supaya dapat tahu siapa yang betul-betul jujur, yang betul-betul telus imannya, dan siapa yang berdusta. Proof, when kita sedang diuji, proof you are amongst mu'min, not amongst munafiqin, not amongst who are less believe in Allah Azza wa Jal. But sometimes ujian yang Allah
timpakan kepada kita boleh jadi ianya berbentuk balasan. Seperti mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad bagi tahu, boleh jadi seseorang itu diharamkan rezeki baginya kerana satu dosa yang telah dilakukannya. Okay. But whatever it is, apa sahaja musibah yang kita, bukan tugas kita untuk nak menetapkan adakah ini ujian ataupun bala. Tugas kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, try to be orang yang bersyukur. If you can, try to be orang yang redha. If you cannot, try to be orang yang bersabar. La in syakartum, Allah kata la azidannakum. If you are grateful, then Allah will give you more. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi, Nabi beritahu, ujian antara ujian yang paling berat dihadapi oleh seorang when he lost his ataupun her beloved children. Ibu bapa ni bila dia kehilangan anak, itu adalah musibah, ujian yang paling besar bagi orang yang bergelar ibu dan bapa yang bertanggungjawab. Tapi Nabi beritahu bagi orang-orang yang bersabar, dan sebuah hadis qudsi, idza mata waladul abd, kalau mati seorang anak bagi seorang hamba Allah itu, Allah akan tanya kat malaikat, qabattum walad abdi, kamu dah ambil nyawa hamba aku, anak kepada hamba aku itu? Malaikat cakap na'am, ya. Maka Allah kata, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hamba aku itu, yang maksudnya yang kehilangan anaknya itu? Malaikat jawab, hamidaka wastarja, dia ucapkan alhamdulillah, dia puji, dia cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah kata, binakanlah bagi hamba aku itu satu rumah di syurga, dan namakanlah dia dengan sebagai rumah bait alhamda, rumah puji-pujian. So this is very tough ujian bagi seorang hamba. Dan akhir sekali, apa yang mungkin saya nak sentuh sikit is, we have to understand tentang hakikat hubungan seorang mukmin, hubungan kita dengan kehidupan dunia. Hubungannya adalah hubungan ibtila, hubungan ujian. Kita sekarang di dalam satu medan ujian yang besar, yang everyday kita sedang melalui proses ujian ini. Harta itu ujian, anak pinak itu ujian, pasangan kita juga adalah ujian, kekayaan juga ujian, kefakiran juga ujian, kesihatan itu ujian, kesakitan itu juga ujian, kekuatan itu ujian, kelemahan itu ujian. Apa sekalipun, semua kita ini diuji dengan berbagai angle. Sebahagian kita sedar dia sedang diuji, sebahagian kita tak sedar dia sedang diuji. Sampailah nanti kita akan bertemu dengan Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah kata, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah bagi kita, dan kepada kami lah kalian akan diuji. Hari ini kita rasa macam bila kita ada harta kita tak diuji, sedangkan kita tak sedar itu barangkali adalah ujian yang lebih besar bagi kita. Dan apa yang hati kita ini susah untuk nak terima, kita kena cuba redha, sabar untuk nak melalui ujian Allah ini. Dan kemudian janganlah kita terlalu tenggelam dengan kehidupan dunia ini. It's not that you cannot have it, you can have it, but you don't put your heart into it. Kerana kegagalan manusia dengan dunia ini bila mana dia meletakkan hartanya di dalam dunia, not di tangannya. We put our what we call it, harta ini in our hand, don't put it into our heart. Otherwise you will become a loser. Kemudian bila Allah uji kita, tadi awal-awal tadi kita ada baca liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
ahsanu amala, amalan yang terbaik. Allah tak kata aktsaru amala, siapakah amalan yang paling banyak. No, it is not the kata the parameter, the apa yang amalan yang terbaik is not al-kathra, is not siapa yang lebih banyak, tetapi ahsanu amala, siapakah yang paling baik. Sebab the most important is the quality over quantity. Itulah yang akan membezakan nilai amalan kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Ikhlas kepada Allah, ikut sunnah Nabi SAW, itu akan menguji kualiti amalan kita di sisi Allah Azza wa Jal. Antara satu kata-kata yang bagus daripada Dr. Mustafa As-Sibai, la tahtaqir amalan qaddamtahu biniyatin khalisah, فالقليل مع الإخلاص كثير والكثير مع الرياء قليل والمحاسب الخبير لا تعجبه كثرة الدنانير وإنما تعجبه جودتها. Janganlah kalian memperkecilkan satu-satu amalan walaupun kecil, jika kalian telah melakukannya dengan niat yang ikhlas. Yang sikit itu walaupun ikhlas itu banyak, dan yang banyak dengan riak itu sedikit. Orang-orang yang expert dalam dunia emas, dia tidak akan terpesona dengan rupa-rupa emas yang banyak di hadapannya, tetapi mereka akan mengambil kira kualiti itu. Kemudian kita kena ingat bahawa hakikat dunia ini begitu cepat akan berlalu, dan itu semua akan membuatkan kita akan lupakan kesedihan kita once we gone forever from this world. So buat apa kita nak sedih dengan apa yang kita akan tinggalkan by the way, dunia yang sementara ini. Ingat apa yang ayat-ayat yang telah Allah pesan kepada kita, apa yang Nabi SAW pesan kepada kita, semua adalah penawar yang terbaik dalam kehidupan kita. Bila kita diuji dengan kebaikan, jangan kita gagal seperti mana kegagalan Firaun. Bila dikurniakan kuasa, kekayaan, digagal untuk menggunakan segala apa yang Allah berikan itu kepada apa yang Allah cinta, sehingga akhirnya ditergamak untuk nak mengaku sebagai Tuhan. Tetapi sebaliknya, Allah mengurniakan kekuasaan kepada Sulaiman alaihissalam, kepada Dzulqarnain. Walaupun mereka ini diuji dengan ujian jawatan, mereka melepasinya. Ada manusia yang Allah uji dengan kekurangan, tetapi dia gagal dengan ujian kekurangan. Dia rasa dia miskin. Dia pun bila dia miskin tu menjadikan dia taghut. Dia menjadi lebih kufurkan kepada Allah. Itu juga dia telah gagal. Jadi insya-Allah kita doa kepada Allah supaya Allah jadikan kita manusia yang berjaya. Yang kita cuba untuk nak berjaya melepasi ujian telah Allah berikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Saya sebenarnya pun tak pasti kenapa ramai yang kata suara agak slow, sebab normally kelas agak okey. Wallahu ta'ala alam why. Probably because of speaker, I don't know why. Tetapi ia juga adalah ujian bagi hadirin dan hadirat dalam bersama dengan perkongsian kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan. I hope I'll see you again. See you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.